Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. So sebelum ni mungkin korang pernah tengok aku punya video unboxing pasal iPhone 12, 12 mini, iPhone 12 Pro dan juga iPhone 12 Pro Max. Kalau korang mau tengok lagi, korang boleh tonton video aku yang sebelum ni. Tapi dalam video ni aku nak lebih detail sekali lah pasal iPhone 12 Pro, sama ada dia bagus untuk korang ataupun mungkin tak susah untuk korang lah, dan apa kekurangan dan juga kelebihan dia. So guys, tanpa buang masa lagi, let's talk about it. Pertama sekali aku nak sentuh bab dia punya rekaan dan juga kualiti binaan. Seperti korang tahu, iPhone 12 series kali ni dia ambil balik rekaan daripada iPhone 5 kepada iPhone 12 series, which is menggunakan rekaan jenis kotak. Bagi aku tak ada masalah dengan dia punya rekaan kotak. Personally, aku rasa better lah rekaan macam ni instead of iPhone 11 series yang sebelum ni kan. Sebab aku still rasa iPhone 11 series masih cantik, cuma dari segi feel pegang tu memang iPhone 12 series lagi sedap sebenarnya dengan rekaan yang rasa macam compact walaupun dia punya skrin yang agak besar. But still aku rasa memang aku lebih prefer kot rekatnya daripada iPhone 12 series instead of 11 Pro. So dari segi warna yang ditawarkan, memang kita ada warna baru iaitu warna Pacific Blue. Bagi aku Pacific Blue tu memang cantik, tapi warna gold pun sebenarnya cantik juga, macam warna gold yang aku tengah pakai sekarang ni. Seperti korang tengok, warna gold ni dia lebih menyelah, yang menampakkan ini adalah iPhone 12 Pro dengan ladar sensor yang memang obvious gila pada bahagian belakang ni. Tapi kalau kita nak bezakan dengan iPhone 12 Pro yang warna Pacific Blue, dia punya ladar sensor ni tak berapa nampak sangat. So kalau orang nak tengok sama ada itu adalah iPhone 12 Pro, memang nak kena tengok warna lah. Tapi kalau korang pakai casing, macam tak berapa nampak sangat lah warna Pacific Blue tu. Kalau korang yang minat warna yang lebih menyelah, aku rasa warna gold ni lebih better lah daripada warna Pacific Blue yang lebih kepada gelap dan dia macam pengganti kepada warna midnight grey lah. Untuk iPhone 12 Pro ni dia menggunakan frame jenis stainless steel yang bagi aku memang dari segi ketahanan tu lebih baik lah berbanding aluminium. Cuma dia punya kekurangan, dia punya stainless steel punya frame tu memang nampak sikit lah cap jari kalau korang tak gunakan casing. Tapi aku tak rasa rakyat Malaysia tak gunakan casing kan. Memang majoriti akan gunakan casing, so aku rasa tak ada isu pun in terms of ada cap jari dekat bahagian dia punya frame. And pada bahagian belakang ni adalah jenis matte finish yang bagi aku feel dia memang sama saja macam iPhone 11 Pro. Ok, secara teknikalnya walaupun iPhone 12 Pro ni mempunyai saiz skrin 61 inci, tapi body dia lagi kecil sedikit lah berbanding dengan iPhone 11. Sebab mungkin disebabkan dia punya skrin ni yang menggunakan skrin jenis rata dan juga bezel yang lebih dinipiskan berbanding dengan iPhone 11 Pro sebelum ni kan. So kalau nak bandingkan sebelah-sebelah macam video yang aku pernah kongsikan sebelum ni, memang korang boleh nampak obviously yang iPhone 12 Pro ni lebih kecil sedikit saiz body dia berbanding dengan iPhone 11. So untuk pengguna yang tak sukakan iPhone yang saiz kecil dan juga untuk pengguna yang tak sukakan iPhone yang bersaiz terlalu besar, yes, iPhone 12 Pro ni memang pilihan terbaik untuk korang sebab dia menggunakan skrin bersaiz 61 inci. Dari segi paparan skrin pula, macam korang tahu yang iPhone 12 series kali ni semua dah menggunakan skrin jenis OLED Super Retina HDR. So untuk iPhone 12 Pro ni dia punya skrin tu memang jenis rata, bukan lagi ada curve pada bahagian hujung tu macam iPhone 11 Pro. So bezel pun dia lebih nipiskan lah berbanding dengan iPhone yang sebelum ni. So itu perkara yang menarik. Sekaligus kita sekarang ni dah boleh gunakan tempered glass yang full tanpa kita risau ada bubble ataupun ada habuk masuk dekat ujung-ujung tu kan. Tapi itulah, Apple masih tak boleh nak lari daripada skrin yang berbentuk notch sebab dia masih mengekalkan fungsi Face ID. So aku jangkakan kemungkinan kita akan nampak Apple akan keluarkan ataupun remove notch tu daripada iPhone orang dalam masa setahun ke 2 tahun lagi. Maybe untuk iPhone 13 ataupun iPhone 14 maybe boleh jadi juga. Sebab bila kita tengok rekaan daripada iPhone yang sebelum ni, kita boleh nampak yang rekaan biasanya dia kekalkan dalam masa 4 tahun je. So untuk rekaan yang macam iPhone 12 Pro ni, rekaan dia aku rasa dah masuk 4 tahun lah daripada iPhone 10, 10s, iPhone 11 dan juga iPhone 12. So mungkin juga kita akan nampak dalam masa setahun ke 2 tahun nanti Apple akan mula buang notch, dan aku mengharapkan Apple akan menggunakan teknologi kamera di bawah skrin ataupun at least dia letakkan kamera dekat bahagian bezel pada bahagian atas-atas ni lah. So dia buang notch yang besar ni. So boleh jadi, tapi kita tak tahulah macam mana kan Apple kan. Kita pun nampak sekarang ni pun dia punya teknologi pun tak adalah canggih sangat, refresh rate pun tak ada kan. Satu fungsi yang memang digemari oleh kebanyakan pengguna phone sekarang lah. Tapi untuk pengguna iPhone aku tak tahu sama ada korang masih okey atau tidak dengan refresh rate. Bagi aku personally, bila aku dah gunakan kebanyakan phone Android yang refresh rate tinggi, memang aku gemarkan dan aku mahukan refresh rate tinggi untuk iPhone. Tapi malangnya tak ada. Tapi itulah, nak tak nak kena terima jugalah. So dari segi kecerahan dan dari segi dia punya quality skrin, aku rasa tak ada masalah sangat. Tapi sebelum ni aku pernah dengar ada satu isu yang skrin dia agak kekuningan sedikit. Aku rasa
masalah tu tak dihadapi oleh aku sendiri sebab aku setakat ni tak ada isu pun pasal skrin terlalu kuning ke apa ke. So maybe ada faulty ataupun maybe tak tahulah, macam common issue pun ada kan. Tapi setakat ni untuk iPhone 12 Pro yang aku pakai memang tak ada isu skrin terlalu kekuningan ataupun tiada isu pun dari segi tak boleh touch ke, dari segi ghost touch ke, ataupun dari segi skrin warna hijau, semua memang tak ada isu. So maybe itu ada faulty dan aku sarankan untuk korang pergi claim dekat Apple lah. Dan satu pro tips untuk korang yang menggunakan iPhone jenis skrin OLED, aku sarankan untuk korang all the way turn on dark mode sebab dark mode ni dia dapat menjimatkan bateri lebih berbanding dengan korang menggunakan mode yang biasa. Dari segi prestasi pula, aku sebenarnya tak banyak nak komplain pun pasal iPhone 12 Pro ni. Seperti korang tahu yang iPhone 12 Pro ni menggunakan A14 Bionic. So dari segi prestasi untuk korang nak main game, multitask, nak buka apps, nak tukar apps, memang tak ada masalah langsung, memang serba lancar semuanya. Tapi dengan skrin 60Hz saja kelancaran tu tak sama lah macam phone Android yang menggunakan refresh rate tinggi kan. Still nampak yang phone Android punya kelancaran skrin tu lagi nampak sedap lah kat mata aku kan. So itulah antara kekurangan sedikit dan kelebihan yang ada pada iPhone 12 Pro, which is dari segi prestasi untuk korang nak main game semua memang tak ada masalah langsung. In fact untuk iPhone 12 Pro dan juga Pro Max, dia sekarang ni menggunakan 6GB RAM berbanding dengan iPhone 12 yang hanya menggunakan 4GB RAM saja. So kalau korang nak prestasi yang lebih maksimum sekali untuk iPhone 12 series, memang aku prefer untuk korang go for yang Pro version lah instead of 12 yang biasa. Dan of course lagi bagus lah berbanding iPhone 11 Pro yang just menggunakan 4GB RAM saja. So untuk 12 Pro dan Max menggunakan A14 Bionic dengan 6GB RAM. So dari segi prestasi memang superb gila lah kan. Seterusnya dari segi bateri pula, bagi aku untuk penggunaan macam aku sendiri, orang yang suka buka media sosial, suka tengok video dan layan Netflix kadang-kadang, tapi aku kurang dah lah sekarang main game. Itu aku punya normal daily driver lah. Setakat ni untuk penggunaan aku paling minimum aku dapat screen on time adalah sekitar 7 jam, which is aku boleh charge daripada pagi penuh dan aku boleh mampu bertahan sehingga pukul 8 ke 9 malam macam tu lah. Itu paling maksimum sekali lah. So dari segi ketahanan bateri dia bagi aku tidak terlalu bagus dan tidak terlalu teruk sangat lah. 7 jam untuk SOT dia tu aku rasa dah cukup bagus lah untuk smartphone tahun 2020. So dari segi kapasiti bateri dia memang kita nampak yang dia dah macam turunkan sedikit berbanding dengan iPhone 11 Pro, but bagi aku dengan penggunaan A14 Bionic, personally aku rasa macam bateri dia macam okey lah kan, tak adalah terlalu teruk sangat. Tapi kalau korang nak ketahanan bateri lebih bagus, aku sarankan untuk korang pergi kepada iPhone 12 Pro Max lah, sebab iPhone 12 Pro Max punya bateri lagi besar kan, dan of course lagi bagus sedikit lah berbanding dengan bateri yang daripada iPhone 12 Pro ni. Seterusnya pasal kamera, dan inilah selling point yang Apple letakkan pada iPhone 12 series kali ni, which is dia orang tekankan pasal dia punya kualiti kamera dan juga video. Untuk iPhone 12 Pro ni kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 Pro Max, memang dia ada kekurangan sedikit lah dari segi sensor kamera, which is dia punya sensor tu lagi kecil sedikit, dan juga dia tak ada shift sensor tu untuk stabilize lebih bagus lah berbanding dengan 12 Pro Max. Tapi aku tak nak cakap pasal 12 Pro Max, aku nak lebih tekankan pasal iPhone 12 Pro dan apa yang aku rasa dari segi dia punya kualiti kamera. So kualiti kamera dia, seperti korang tahu, dia masih mengekalkan 3 kamera 12MP juga yang ada ultra wide, ada kamera utama dan juga ada telefoto. Dan satu lagi penambahan adalah LiDAR sensor untuk kegunaan augmented reality ataupun AR. So dia punya kegunaan yang paling utama sebenarnya untuk AR lah, untuk korang nak bayangkan ada objek depan korang, just menggunakan aplikasi sahaja. Selain itu juga dari segi fotografi, dia dapat membantu untuk fokus lebih baik dari segi low light, dan juga dapat memberi image yang lebih tajam lah untuk korang nak ambil gambar sesebuah objek ataupun subjek tu. So sedikit sebanyak dia banyak jugalah membantu dari segi fotografi sebenarnya daripada sensor daripada 12 Pro ni. So bagi aku, setelah aku menggunakan kamera yang daripada 12 Pro ni, pendapat aku memang aku boleh admit yang kamera dia dari segi low light memang ada improvement lah daripada iPhone sebelum ni. Cuma dari segi portrait mode tu dia agak struggle lah untuk dia nak detect objek dan juga dia nak cuba blurkan background belakang tu. Bagi aku untuk quality dia memang sangat-sangat sharp, details tu ada, cuma sometimes tu aku nampak low light tu macam agak blur jugalah kan. Dia punya noise pun agak teruk juga untuk low light yang daripada 12 Pro ni. In fact sekarang ni pun untuk kamera ultra wide dia ada fungsi kamera night mode, dan bagi aku personally bila aku dah ambil gambar gunakan ultra wide night mode dia memang teruk gila. Aku rasa tak payahlah ambil ultra wide gunakan night mode, dia memang teruk gila lah. Satu, susah dia nak fokus, and then second thing, noise yang agak teruk, and then objek tu kita tak nampak sharp pun untuk low light yang daripada kamera ultra wide dia. So bagi aku kalau korang nak ambil gambar dalam low light, gelap ke, ada cahaya sikit je ke, aku prefer untuk korang gunakan kamera utama lah, tak payahlah gunakan ultra wide dia. Maybe kalau korang dapat cahaya yang banyak tu, maybe korang boleh dapat ultra wide yang bagus lah. Tapi kalau cahaya tu macam agak kurang sikit, aku tak prefer untuk korang gunakan kamera ultra wide dia, sebab
memang teruk gila. So untuk kamera selfie dia bagi aku quite good untuk keadaan ada cahaya ataupun outdoor. Memang nampak detail gila, muka zoom pun nampak everything yang ada kat kulit muka. So aku rasa in terms of selfie kamera dia, aku tak ada nak komen banyak sangat. Cuma sometimes kalau cahaya tu terlalu terang sangat, nampak muka macam agak fake lah. Maybe disebabkan oleh dia punya fungsi deep fusion, sebab deep fusion sekarang ni ada dekat semua sensor kamera iPhone 12 series. So berbalik pada kamera utama dia, kalau aku ambil gambar kat outdoor ataupun ambil gambar dalam keadaan yang banyak cahaya, aku memang boleh puji habis lah dari segi dia details, dia punya sharpness, dia punya vibrance, dia punya HDR. Sebab untuk 12 series kali ni menggunakan Smart HDR3 dan juga ada deep fusion. So kalau korang zoom gambar, macam aku ambil gambar arang, aku nampak memang details gila arang tu. Memang aku nampak everything objek yang ada dekat arang tu, even api pun nampak realistic gila. So bagi aku in terms of kamera utama dia, outdoor memang tak ada masalah. Ultra wide dia pun dah quite improve lah berbanding dengan ultra wide sebelum ni. So dari segi distortion tu aku nampak dia dah kurangkan. So tak adalah bangunan tu nampak terlalu sengit sangat kan kalau korang ambil gambar bangunan kan. So bagi aku overall untuk kamera utama ni, dari segi keadaan yang banyak cahaya ataupun outdoor, memang aku boleh impress dari segi kualiti gambar. Tapi untuk low light aku still agak complain lah dari segi dia punya night mode. Untuk kamera utama okey night mode, but untuk ultra wide tu better tak payahlah ambil gambar ultra wide dia. So kat sini aku nampak yang Apple bagi pilihan untuk pengguna lah. Sama ada kalau korang nak kamera yang biasa-biasa je, maybe korang boleh consider untuk beli iPhone 12 mini ataupun iPhone 12. Tapi kalau korang jenis yang suka ambil gambar dan video pada sebuah smartphone, aku boleh recommend untuk korang pergi kepada iPhone 12 Pro dengan bajet yang rendah sedikit lah berbanding dengan 12 Pro Max. Untuk korang yang nak semaksimum mungkin pada bahagian kamera, video dan pelbagai perkara, memang aku recommend untuk korang pergi kepada 12 Pro Max terus instead of 12 Pro. Korang boleh dapat kualiti low light yang lebih bagus, korang boleh dapat kualiti video yang lebih cantik, dan juga korang boleh dapat ketahanan bateri yang lebih tahan lama sedikit berbanding 12 Pro. So itulah antara aku punya pendapat dan juga ulasan pasal iPhone 12 Pro. So aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua untuk buat decision sama ada 12 Pro sesuai untuk korang atau tidak. So ya, aku harap kita akan berjumpa lagi lain video. Assalamualaikum, bye.